Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita sambung pembacaan surah Al-Hajj pada ayat yang ke berapa? Hazri. Ayat mana? Fadil. Aku dah meja ni. Halo. Tak tanda. Ayat yang ke-31. Tinggal jauh. Ayat yang ke-31. Siapa nak baca? Manil qari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'. فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. Sadaqallahul azim. Hunafa'a lillah. Amalkanlah perkara-perkara itu dengan tulus ikhlas. Perkara apa? Perkara-perkara dalam ibadah haji yang kita telah sebut pada ayat-ayat sebelum ini. Allah Ta'ala sebut, amalkanlah perkara itu hunafa'a lillah, dengan tulus ikhlas kepada Allah. Gi ke Mekah, buat haji ke, buat umrah ke, lillahi ta'ala. Bukan kerana nak pergi menega, bukan kerana nak pergi tengok menara jam. Lah ni kan ramai pergi Mekah nak pergi tengok menara tertinggi dunia ke? Tak kan? Tapi tinggilah, cantik sangat kan? Jam, menara dia panggil tower apa? Zamzam Tower. Oh, comel. Berebut nak ada hotel tu. Mahal. Di Zamzam Tower ni ada hotel, banyak hotel lah. Hotel 4-5 hotel ada. Yang paling mahal dia panggil Kaabah View. Kaabah View. Duduk dalam bilik nampak Kaabah. Tak tengok TV dah, tengok Kaabah. Mahal. Ada orang pergi nak agak dia nak tengok Zamzam Tower. Ada orang pergi nak menega. Ada orang Mekah nak hijau. Jadi tukar masak, jadi tukar cuci, jadi tukar sapu. Allah Ta'ala sebut pergi ke Mekah ni hunafa'a lillah ghaira musyrikin bih, serta tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ghaira musyrikin bih, buat ikhlas kerana Allah tanpa kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Maknanya orang buat amalan tidak ikhlas kerana Allah, dia telah mensyirikkan Allah. Ni hak Nabi sebut ni, hak Nabi kata aku amat rusing kepada umat aku yang syirik ni. Syirik ni lah, syirik riya. Semaya nak tunjuk pada orang.
Puasa nak tunjuk pada orang, sedekah nak tunjuk pada orang. Saya ni ustaz, nak kata banyak tu tidaklah, orang lain banyak lagi, tapi dalam sebulan tu adalah 30,000 derma. Slow. Tak banyak ustaz. Slow. Nak sebut 30k tu, 30,000 derma setiap bulan. Macam ikhlas kan? Bunyi macam ikhlas, tapi dalam dada dum. Nak suruh orang-orang dia ni dermawan. Masya Allah Tuan Haji. Tak ada ustaz, tu je boleh buat. Slow ya. Allahu Akbar. Itulah bila dia mengharapkan orang puji. Bila orang puji dia semakin naik, maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billah faka'annama khara minas sama. Allah taala buat perbandingan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Faka'annama kharra minas sama. Sesiapa yang mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, ambil sembahan yang lain, ambil sekutu selain pada Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit. Jatuh dari langit, jatuh daripada tingkat 2 asrama pun jeng tu. Pecah kepala, patah kaki. Budak mana? Prasekolah di Negeri Sembilan ke mana? Prasekolah dia tahu. Kawan dia ambil lepar tu tingkat 2. Patah tangan, patah kaki. Tu baru tingkat 2. Belum lagi daripada langit. Langit tu naik tinggi, terjun. Agak-agak tengok MH17. MH17. Lagu mana nasib MH17, kapal terbang yang begitu apa? Kukuh, gagah daripada besi aluminium kuat, jatuh di tembok, tinggal ke dia? Tinggal tulis sulbi. Tinggal tulis sulbi, orang lain hancur habis. Sepertilah orang yang jatuh daripada langit, fatakhtafuhu at-tayr. Bukan setakat dia jatuh, lalu disambar oleh burung. Berbak jatuh tu hancur dah, mari pula burung popak. Patuk dagi-dagi yang hancur, yang berkecai di atas tanah. Allah. Au tahwi bihir ruh fi makanin sahiq. Atau dihumbankan oleh angin ke tempat yang jauh yang membinasakannya. Jatuh sekali, berbak hancur dah, kepala oleh lain, tangan kaki oleh lain. Lama-lama angin mari, akhir hilang. Hilang. Pergi cari mayat jumpa tak? Tak jumpa dah. Tak jumpa. Begitulah amalan orang yang mensyirikkan Allah. Orang yang mensyirikkan Allah, dia telah membinasakan diri dia sendiri. Orang yang mensyirikkan Allah, orang yang membinasakan diri dia sendiri, orang yang membinasakan pahala-pahala amalan dia. Sebagaimana orang jatuh daripada langit, lepas jatuh berkecai burung pula mari makan, ataupun daging-daging dibawa oleh angin sampai hilang, tak ada apa satu. Begitulah amalan orang yang mensyirikkan Allah, tidak akan berbaki. Begitulah orang yang mensyirikkan Allah, dia akan hancur sebelum dia mati. Zalika, demikianlah ajaran Allah. Zalika tu maksud itulah ajaran yang Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita. Apa dia? Buat sesuatu biar ikhlas kerana Allah. Wa may yu'azzim sya'air Allah, dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah. Bukan zalika wa may yu'azzim tu, zalika berhenti situ. Zalik, demikianlah ajaran Allah. Wa may yu'azzim tu ayat lain pula. Wa may yu'azzim, dan barang siapa yang membesarkan sya'air Allah, syiar Allah. Syiar ni apa dia? Tanda, lambang, lambang, gaya, motu, keunggulan. Benson and Hedges. Syiar Benson and Hedges ni gaya, motu, keunggulan. Syiar Allah apa dia? Dalam ibadah haji ni, ibadah haji itu sendiri syiar yang besar. Apabila umat Islam berkumpul berjuta-juta dengan tawafnya, dengan sa'inya,
dengan wukuf di Arafahnya, dengan melontar di jamrahnya, ibadat-ibadat haji ni, semua itu ialah syiar. Syiar. Kalau kita tidak Mekah ni, hari-hari apa syiar kita? Azan. Azan tu ialah syiar. Sebab tu azan kena kuat. Azan kena dengan mikrofon, biar orang boleh dengar. Kita membesarkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab itulah azan kena pilih orang yang bersuara lantang, orang yang paling kuat suaranya dan paling lunak suaranya, biar orang sedap dengar. Orang dengar band ni nak mari masjid, bukan dengar band jadi takut nak mari. Dengar azan ni yang mari takut. Tama-tama subuh pula. Oh, subuh dengan gelap, dengan hujan renyai-renyai, dengan petir yang menyambar, bunyi azan pula masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak mari masjid wajib. Takut, menyeramkan. Menyeramkan ni azan ke gapo ni, la ilaha illallah. Kena apa dia? Kena pilih orang yang bersuara lantang, kerana itu syiar. Azan tu syiar. Berkumpul pada hari Jumaat tu syiar. Okay, kita solat Jumaat ni syiar. Satu waktu seluruh umat Islam berkumpul di masjid-masjid, berkumpul mendengar khutbah. Sebab tu khutbah, khatib kena pilih orang yang bersuara lantang, orang yang boleh menyampaikan khutbah dengan baik. Berkhutbah, bukan membaca khutbah. Imam-imam kita sekarang ni bukan berkhutbah, membaca khutbah. Baca khutbah pun hanyut tahu, hanyut, tak tahu ke mana-mana. Dia tak faham, orang dengar kau tak faham. Dia hak baca ni tak faham. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Maka kita hendaklah tu tengok teks tu, kita hendaklah ke metod dia tulis committed, kok jawi ke kaf waw mim ya ta ya da, committed. Yang dibaca kita mestilah ke metod ya, la ilaha illallah. Azab molek tu khatib azab. Tu khatib pun 97 dah umur. Ada dulu tu khatib, masya-Allah lah, Allah maghfirlahu. Dia tak baca khutbah, dia berkhutbah. Bagus. Baguslah. Dan isu-isu yang bawa itu isu semasa. Isu semasa bagus. Kita nak merah ni tambak gak lembu ko, kambing ko, duk masuk makan tanaman orang, tak leh, tak baik, dosa. Ambo tanah penghubung tu habis yang makan kambing. Lepas gerai nak sembelih, khutbah Jumaat. Masjid pada Bango, Timewe, Allah mati dah dia. Isu semasa dibawa. Isu semasa tu. Semasa kapung tu, kapung tu. Anak-anak ni kena ajar ngaji Quran. Jangan duk lok ngatak pandang ngaji gitu. Kapung kita ni ramai hak ngajar. Ambo ngajar teteh, muslimah tu ngajar, pada hak tu ngajar. Hidup bila guru Quran kapung dia. Hatta bukan kena bayar pun. Khutbah Jumaat orang. Tu lah bagus berkhutbah, isu semasa. Isu semasa, isu yang berlega-lega dalam kampung. Allahu Akbar. Syiar, nak sebut tu syiar. Khutbah Jumaat tu syiar. Apa lagi syiar orang Islam? Kita bila sebut syiar, kita kena yu'azzim sya'air Allah. Kita kena membesarkan, menghormati syiar-syiar agama Allah. Fa innaha min taqwal qulub, maka dialah orang yang bertakwa, kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat takwa
hati orang yang mukmin. Fa innaha, sesungguhnya dia, apa tu dia? Menghormati syiar-syiar Allah itu, min taqwal qulub, adalah tanda hati seseorang itu bertakwa. Tanda orang bertakwa ni dia menghormati, membesarkan syiar-syiar agama. Siapa ke Nabi SAW bila sampai ke suatu tempat, sebelum mengatakan ni tempat kampung ni orang Islam atau orang bukan Islam, Nabi dengar azan dulu. Ada azan, ni kampung orang Islam. Tak ada azan, ni bukan kampung orang Islam. Itu besar azan tu. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma, kamu beroleh pelbagai faedah, kegunaan pada binatang-binatang ternak itu hingga ke suatu masa. Lakum fiha, bagi kamu padanya, pada apa? Pada bahimatil an'am, pada binatang-binatang ternakan. Pada binatang-binatang ternakan. Manafi'un, banyak manfaat-manfaat yang kamu boleh perolehi. Apa dia manfaat? Boleh ambil susu, betul tak? Boleh ambil bulu, boleh ambil anak-anak dia. Banyak manfaat daripada binatang ternakan. Boleh menunggannya, ni manfaat. Unta kan, kita boleh naik unta, kita boleh minum susu unta, kita boleh ambil manfaat air kecil unta. Tahu air kecil unta? Air kecil unta ke obat, tapi sikit sudahlah, jangan minum sebotol. Sikit lah buat obat kulit. Semua tu manafi' ila ajalin musamma, hingga ke suatu masa yang tertentu. Tertentu ni masuk bila sampai masanya 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah, hari raya korban, maka sampailah masa yang ditetapkan untuk kita menyembelih binatang korban. Summa mahilluha ilal baitil atiq, kemudian waktu menyembelihnya ketika sampai di tanah haram Baitullah yang tua sejarahnya itu. Sampai waktu tertentu ni, sampailah waktu ibadah raya korban, di mana di Baitillahil Haram, sampai masa untuk menyembelih binatang-binatang kamu. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan bagi tiap-tiap ummah kami syariatkan ibadah menyembelih korban. Ibadah korban ni bukan zaman kita ya, bukan umat Nabi Muhammad ya, bahkan sejak daripada Nabi Adam alaihissalam. Dan ingat ada cerita Qabil dengan Habil? Siapa Qabil, siapa Habil? Anak Nabi Adam. Allah telah perintahkan keduanya untuk menyempurnakan korban. Fatuqubbila min ahadin. Allah hanya menerima daripada salah satu daripada mereka. Allah terima korban Habil, tak terima korban Qabil. Kerana apa? Kerana Qabil dengan Habil kan? Kerana Habil menyembelih ibadah korban yang begitu baik, dengan gemuknya, dengan sehatnya, dengan banyak dagingnya. Ia pilih yang terbaik binatang korban. Tapi Qabil dia ambil hak lebih kurang. Hak duk cacai tu siuk terbalik lembu. Lembu kuruh kan. Bila Allah Ta'ala terima apa? Korban Habil, tak terima korban Qabil, Qabil marah. La'aqtulannak, dia kata aku akan bunuh kamu wahai Habil. Itu cerita panjang. Nak sebut ibadah korban ni walikulli ummatin, tiap-tiap umat. Bagi umat Nabi Nuh, umat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Isa, Musa, semua sekali ja'alnaha mansakan. Bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadah menyembelih korban atau lain-lainnya, ataupun ibadah-ibadah lain, supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur akan pengurniaannya kepada mereka. Liyadhkuru ismallah, semasa korban sembelih kita sebut nama Allah. Bismillah, Bismillah, Allahu Akbar, sembelih ayam, sembelih kambing, sembelih lembu,
ataupun kita nak memburu, nak tembak, nak tembak burung, nak tembak rusa, nak tembak kijang, kita berburu semasa melepaskan tembakan kita baca bismillah, Allahu akbar, tembak, jatuh burung berdemak, pergi tengok mati dah, mapuh dah burung, mapuh. Boleh makan ke tak burung tu? Boleh, sebab semasa kita lepaskan tembakan kita telah pun menyebut nama Allah. Kalau tak ingat Ustaz, tak boleh makan. Tembak baik tu. Baca bismillah ke tak? Baca ke tak skala baca. Dah ada main skala. Tak ada, aku tak dengar baca tadi. Mana aku tembak selalu. Kira baca tak boleh, baca. Kira baca tak boleh. Kecuali tembak tu burung tu hidup lagi. Hidup lagi. Ambil pisau, bismillah. Macam kijang, kita tembak, baca bismillah, tembak mampu kijang, boleh makan. Tembak tak baca bismillah, tapi kijang tak mampu lagi, ambil pisau, bismillah, mampu, boleh makan. Tembak tak baca bismillah, mampu dah, lepas saja. Tak boleh makan, dikira bangkai. Allahu akbar. Penting tu, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur akan pengurniaan Allah kepada mereka berupa binatang ternak yang disembelih itu. Fa ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa, kerana Tuhan kamu semua ialah Tuhan yang Maha Esa. Falahu aslimu, maka hendaklah kamu tunduk taat kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang tunduk dan taat. Fa ilahukum ilahu wahid. Selepas sebut ayat perlunya buat ibadah korban, Tuhan sebut kamu kena ingat Tuhan kamu itu Tuhan yang esa, tidak ada dua, tidak ada tiga. Nak sembelih binatang korban, nak nak korban apa-apa, niatlah hanya kerana Allah. Tunduk dan taatlah pada perintah Allah, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang tunduk. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Siapa tu mukhbitin? Man huwal mukhbit? Man humul mukhbitin? Man humul mukhbitun? Siapakah orang-orang mukhbitin? Alladzina idza dzukirallah, iaitulah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gerun gebentarlah hati mereka. Nak cari mana Ada tak orang lagu ni? Ada tak? Dia dengar nama Allah, dia jadi gerun gementar. Dengar nama Allah, dia jadi gementar. Macam satu video temu ramuh seorang Muslim, harap lah. Ditemu ramuh di pasar raya tentang sayyak Nabi. Temu ramuh, dia tanya, apa perasaan kamu jika balik-balik tengok Nabi Muhammad ada rumahmu? Satu soalan dari penanya ni, apa perasaan kamu jika kau balik rumah lepas ni Nabi ada rumahmu? Oh, tak boleh kecek dia. Jadi nak ayat terlampau gembiranya dia kalau Nabi betul-betul ada rumah dia tak boleh kecek. Jadi teriuk lah. Inilah orang sayang Nabi. Orang sayang Nabi. Tu cara dia. Macam baca ayat Al-Quran. Bukan setakat dia baca, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bila disebut nama Allah kepada dia, gementarlah hati, takut, mengalir air mata, rindu dia pada Allah, takut dia pada neraka Allah. Inilah tanda-tanda orang-orang yang beriman, orang yang mukhbitin, orang yang tunduk dan taat pada Allah. Bukan saya ke Nabi buat konsert. Saya ke Nabi buat konsert, padam lampu, nyalakan lilin. Ni mana saya ke Nabi. Allahu akbar. Nabi ada tapak seko-seko. Kalau Nabi ada lah,
Tapa seko-seko ni Allah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, mereka mukhbitun itu ialah apabila disebutkan nama Allah gemetarlah hati mereka. Wassabirina ala ma asabahum, sifat yang kedua, orang-orang yang sabar, cekal hati terhadap kesusahan yang menimpa mereka. Sifat yang keduanya, mereka sabar di atas kesusahan yang menimpa mereka. Mereka redha dan mereka yakin bahawa ini adalah ujian Allah untuk menguatkan lagi iman mereka. Mereka yakin selepas daripada kesusahan ini mereka akan mendapat kesenangan. Mereka tidak pernah bersungut di atas kesusahan. Ya Allah, bapalah aku ni semaya tak tinggal, puasa tak tinggal, ngaji sunnah benar, tinggal rumah, mari duduk di pasir lada. Tapi bapalah tak senes seporang, beras habis tak ada pitih nak beli. Mana? Sedih. Tengok orang hak tak ngaji, tengok orang hak apa nama ni duk lawan Islam, senang pula gemuk metong. Tahu Azrai, gemuk metong. Kenyang tak ajil lapar. Orang hak lawan Islam, orang hak tak semaya. Akhirnya bila dia tengok gitu, dia mengeluh. Baik tak semaya pada semaya rupanya. Dia beri satu kesimpulan yang menyesatkan. Baik tak semaya pada semaya. La ilaha illallah. Orang mukhbit, orang yang taat ini, dia sabar di atas kesusahan yang menimpa. Sebab dia yakin, orang Melayu pun sebut, berakik-rakik ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Walaupun di dunia ni dia tak pernah senang. Dunia ni dia tak senang. Basikal tukar pun tak ada, sandar di tiang masjid Tok Bila ni, tapi dia sabar hidup. Tok Bila gaji berapa? 300,500. 300,500. Anak ramai pula, bini buat kuih, tapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar di atas ujian. Maka dia yakin dia akan senang. Walaupun dia mati dalam keadaan gitu, maka Allah bayar kesusahan itu dengan kesenangan syurga. Akhir senang juga. Orang hak senang lah ni, yang dia derhaka pada Allah, senang. Siapa ke dia mati, dia senang. Lepas mati senang lagi. Duduk dalam kubur, orang siap ke apa dia? Siap dengan katil, aircon. Mana? Ada orang mati. Ya macam-macam orang ni pesan supaya tanah dia sekali dengan kereta-kereta dia. Dia sayang sangat ke kereta ni. Ni wasiat ni, wasiat. Tanah sekali dengan kereta-kereta dia. Kereta dia mahal. Anak tak sewa ke ayah, wasiat. Akhir tanah dengan kereta. Pakai jaket dia apa semua tak pak mandu pakai steering dekat. Gerek waktu oleh tanah dengan kereta-kereta. Waktu dekat tanah. Alah bodoh lah orang ni. Hak je meseh bodoh, je buat dua kali bodoh. Bukan Islam lah, dia bukan Islam lah. Tapi nak ayatnya, adakah beri manfaat, adakah dia akan senang? Selepas tu dah mati ya susah selalu. Nampak ya dalam kubur masuk sekali dengan kereta, adakah dia boleh bergerak ke mana-mana dengan kereta? Dalam kubur, ziarah kubur ayah dia, masuk jauh pergi. Dah kena katak tak mudah dah dalam kubur. Yang ketiga, wal muqimis salah, orang yang mendirikan sembahyang. Wal muqimis salah, orang yang mendirikan sembahyang. Bapa kalau kita tengok wasabirina, jamak dia wasabirina. Wal muqimi tu tak ada nun, sepatutnya wal muqiminas salah. Jamak ke muqim, muqimani, muqimuna. Bila nasab jadi muqimina, sepatutnya muqiminas salah. Bapa tak ada nun. Nun dia gimana syaku? Kenapa dihazafkan?
Fadil. Kenapa dihazafkan nun? Azroy. Ya mutakallim sesimbung air. Kata dah muqimina ya mutakallim lagi. Ya mutakallim apa? Ada alif depan. Alif depan tak ada ya mutakallim. Al madrasati. Betul tak? Betul tak? Al madrasati, sekolah saya. Mana betul? Bila ada alif lam depan, tak boleh buh ya belakang. Nak buh ya belakang tu, nak sebut sekolah saya, kena buat alif lam tu. Sebab alif lam dengan ya ni dia bermusuh daripada itu lagi. Dia tak duduk sekali, dia bergocok sama. Bila ya ada, alif lam kena buat. Madrasati, betul. Al madrasatu, betul. Jangan al madrasati. Al muqimin as-salah sepatutnya, tapi dia tu mudhaf, mudhaf, maka dihazafkan nun. As-salah mudhafun ilaih, wal muqimis salah, dan orang yang mendirikan sembahyang. Yang keempat sifat dia, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang menafkahkan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka. Allah tidak suruh kita belanjakan semua sekali fi sabilillah. Kalau kita boleh buat, Masya Allah, kita setaraf imannya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dari mana ada? Allah hanya minta kita wa mimma razaqnahum, dan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan pada mereka, yunfiqun, mereka menafkahkannya. Berapa? Ikut pandai kita, ikut keimanan kita. Ada orang yang boleh menafkahkan sebahagian daripada harta dia. Ada orang yang boleh menafkahkan suku daripada harta dia. Allahu Akbar. Saya ustaz, semua pesen dia, kalau dia derma, habis duit dalam poket. Habis. Derma, dia tak tengok dah. Dia cukup ambil. Pesen dia gitu. Kata entah semua gini kau. Tahu. Lekat erat gitu. Dia kata lekat erat. Lekat erat ni tahu. Terbeak. Dia tak kira dah. Duit ni ada poket ni habis. Masya Allah. Kita pun Masya Allah. Tapi hak sebenarnya duit dalam poket ni duit kecil-kecil ya, Seria. Hak 10 ya dalam poket ni. Mana? Kita ingat aku tak ada poket dah, satu je kena dua lagi poket ada tepi ni. Kau 10 ke 50. Hak ni kau Seria. Hak Seria tu buh belakang. Tak tengok terbang bila-bila 7 riyal. 7 riyal. Sebahagian Allah pun tidak mahu kita derma ke belakang, sebab Tuhan tahu kita ni perlu kepada perbelanjaan lain. Nak beli pampers anak, susu anak, nak bayar yuran tuition anak, macam-macam. Tu baru anak, tidak bini lagi. Hak bini minta selipar, nak tukar big Gucci dia tu. Mana tu semua perlu kepada perbelanjaan. Tak boleh kita nak paksa bini kita ni supaya Allah lah nak Gucci kata. Pakai sepik lenyar saja. Zaman Nabi tak ada Gucci. Mana disuruh pakai sepik lenyar. Tahu sepik lenyar? Sepik lenyar tahu? Siapa tak faham sepik lenyar? Plastik rorak. Plastik rorak. Dia kata kita kena ikut sunnah. Zaman Nabi Aisyah tak pakai apa Gucci ni. Tak ada ni. Apa dia? Jenama-jenama lain. Mana? Avon. Tak ada. Pakai sebik kelenyar ya. Pakai uncang. Ikut sunnah. Allah nyak-nyolah. Jeng bini. Nak belanja semua sekali tanpa menafkahkan pada jalan Allah pun tak boleh juga. Dia kena ada sebahagian. Sebahagian. Kalau kita ni ada gaji tetap, kita kerja-kerja kita kerja-kerja. Macam contoh apa? Kerja Kelantan ni, kaki tangan sebahagian lah lantikan politik. Macam Tok Ngulu, ahli majlis, guru Quran ni,
kita buat potongan siap-siap dah 5% ya, dah 5% daripada gaji. Kalau gaji 100, ambil RM5. RM5 dipotong siap-siap dah. Dah untuk ke dia infak fi sabilillah. Kalau gaji 100, RM5. Kalau 1000, RM50. Jadi bila kita buat potongan tetap gitu, kita tak kena mikir dah, tak kena mikir. Tiap-tiap bulan ada sedekah kita fi sabilillah. Kalau kita tak potong, kita nak nanti bui, tak bui pasal mo. Terima belaka, masuk belaka oleh poket kita, nak bui, sorry ya. Yang mikir macam-macam. Tama-tama lepas ada anak. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan kami jadikan unta yang dihadiahkan kepada fakir miskin Mekah itu sebahagian dari syiar agama Allah untuk kamu. Wal budna ni apa dia? Unta. Ja'alnaha lakum min sya'airillah, kami jadikannya bagi kamu sebahagian daripada syiar-syiar Allah. Lakum fiha khair. Lakum fiha khair. Pada menyembelih unta yang tersebut ada kebaikan bagi kamu. Unta tadi, kalau kamu menyembelihnya, fiha khair, ada kebaikan padanya. Fadhkuru smallahi 'alaiha. Oleh itu sebutlah nama Allah semasa menyembelihnya. Fadhkuru smallahi 'alaiha as-sawaf. Sebutkanlah nama Allah semasa menyembelihnya. Sawaf, ketika ia berdiri di atas 3 kakinya. Ketika ia berdiri di atas 3 kakinya. Sawaf, satu bentuk kedudukan unta. Ketika nak sembelih unta ni, kita tak berubah macam lembu. Lembu ni dia panggil az-zibhu, kita kena sembelih. Unta ni dia panggil an-nahru. An-nahru ni sembelih unta. Cara dia tikar, tekuk ni, tikam. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, tunaikanlah semaya Idul Adha untuk Tuhanmu. Wanhar, selepas semaya sembelihlah binatang korban. Sembelih wanhar ni sembelih unta dengan cara tikar tekuk dia tu. Unta tekuk panjang. Unta kan tekuk dia panjang. Nak sembelih mana? Nak sembelih sini dah. Bukan cara dia. Cara dia, unta ni kita duduk cacat, salah satu kaki depan ni kita rekod tahu, lipat ni bias ikat lutut dia, lutut. Jadi unta tu berdiri dengan 3 kaki belakang 2, kaki depan so. Agak-agak boleh jalan kau ada unta tu. Boleh kau tak? Unta tak boleh jalan, tak boleh gerak dia nya. Bila tak boleh gerak, ambil pisau hak tajam, rodok sini. Sekali cocohnya. Cocoh tegak. Tubik darah. Tubik darah tegak, lepas ikatan kaki, dia boleh back rebah. Maka itulah dipanggil sembelih unta. Jangan kita bagi unta sini pakai ikat-ikat nak perubah macam lembu. Tindih kaki, tindih tekuk. Mana? Bismillah, Allahu Akbar. Ni mana? Sembelih. Dia suka kata Arab. Tak akan boleh kita nak perubah unta. Sebab unta ni gagah. Unta ni gagah. Lembu tu gagah dah. Gagah-gagah lembu pun ada lagi, manusia gagah pada lembu. Tak tengok video raya baru ni, ada seorang hamba Allah berembah dengan lembu, pakai baju biru, betul-betul macam Gusti. Terbalik lembu. Lembu pun pening, siapa dia lah ni. Sekala orang takut ke lembu ni, dengan tali nak boleh kau perubah lembu tu setengah jam. Dia takut, mari hamba Allah ni siapa dia tahulah, gagah perkasa. Dia pakai gitu, kekam tu, rodok lembu tu. Mula-mula tak lagi. Dia paut perut. Tak lagi gagah lembu. Dia ondo-ondo gom, dia sodok kepala dia, terbalik lembu. Orang sorok. Mana tak tahu video tu, tapi ada. Tengok ada? Tak tengok? Rugi hidup tak tengok video tu. Tak tengok?
Ada video ni, kita tengok semula. Tapi unta boleh kita buat gitu? Tak boleh. Unta mana boleh? Maka cara sembelih unta yang diajar dalam Islam hanya dengan wanhar. Kita rodok tekak dia tu. Dah. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar. Oleh itu sebutlah nama Allah semasa menyembelihnya ketika ia berdiri di atas 3 kaki. Maka apabila ia tumbang, fa idza wajabat junubuha, dah bila dia tumbang, fakulu minha, makanlah sebahagian daripadanya. Kita korban binatang, lembu ke, unta, kambing ke, kita sebagai tuan korban ni boleh ambil sebahagian untuk kita makan. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berilah sebahagian yang lain kepada orang yang tidak meminta dan yang meminta-minta. Tidak meminta ni orang yang telah kaya, meminta-minta ni orang yang miskin. Sebab itulah daging korban ni kita bagi 3 sama-sama pun. Kita korban lembu, dah kita bagi 3. Satu bahagian kita makan, bahagian yang kedua kita hadiahkan kepada jiran tetangga, kepada sanak saudara, walaupun dia kaya dah. Kita berjiran dengan dia, ke mana? Dia kaya dah, dia rebel dah, kita beri juga sebagai tanda ingatan kita kepada dia. Sanak saudara kita, walaupun dia tidak miskin, dia tidak meminta-minta, kita bagi sebagai tanda ingatan. Dan 1/3 lagi pastikan sampai kepada fakir miskin, betul-betul orang miskin. Dan kalau boleh kita ambil lah hak kita makan ni, ambil hak tak molek tak apa, orang-orang keting, lemuk-lemuk, hak kita makan sendiri ni untuk kita bagi pada orang miskin, bagilah 1/3 yang betul-betul berkualiti. Daging musih, daging pohon, daging lembut, hak sedap-sedap tu beri kat orang lah. Hak uduh-uduh kita ambil kita. Ni kita terbalik nak bagi hak uduh-uduh. Orang keting, batai tekok, sawak, batu, tu yang bagi kau orang. Gapo dia ni kana kita rebel ni, bagi rebel lah. Buka-buka batu 2 butir. Tak jadi makan kat sung, nyak-nyo lah. 3 dah. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami mudahkan dia untuk kamu menguasainya dan menyembelihnya supaya kamu bersyukur. Kita boleh sembelih lembu, boleh sembelih unta sebab Allah menundukkan binatang-binatang tersebut kepada kita. Allah menundukkan binatang-binatang tersebut kepada kita. Allah yang menundukkannya. Kalau ikut area lembu hak besar, mana boleh kita perebah. Tapi dengan mudah kita perebah. Kalau orang hak pandai tegak pandai mudah ya, dia perebah. Jetik telinga dah kata, degil, leping jetik, ngeri lembu. Mana? Ada satu video mana dia sembelih tidak dengan ikat pun. Dia tutup telinga kambing tu, kambing pup rebah. Lenggok, serah diri untuk disembelih. Ilmu gapo dia pakai tak tahu. Tapi ada lagu tu. Ada. Pakistan ni kalau sembelih kambing tak guna sorang dia ya. Guna tali tapi sorang dia. Kalau lembu 2 orang. Mata awak hijau, cucah. Semua tu Allah. Macam kita naik kenderaan ke. Doa dia apa dia? Subhanallazi sakhkhara lana hadha. Maha suci Allah yang telah menundukkan kenderaan ini pada aku. Allah yang tundukkan kenderaan. Kita boleh kawal dia. Kita start dia hidup, kita perah dia jalan, tekan brek dia berhenti, signal kanan pula steering kanan di kanan. Dia under control. Kita boleh kawal dia. Allah yang menundukkan, padahal dia besi, padahal dia mesin, dia tidak ada otak, tak dengar kata. Mesin tebu kan, kita masuk tebu pun dia makan, masuk tangan pun dia makan. Berhenti. Dia tak berhenti dah. Tutup switch baru dia berhenti. Sebab mesin. Kenderaan kita pun gitulah. Kalau Allah tidak menundukkan, jadi aksiden tu kadang-kadang anda dipanggil uncontrolled. Uncontrolled ni tak dapat dikawal. Tekan brek dah, kau laju pergi. Nak brek kau laju.
Kita signal kanan, nyala kiri. Nah, sudah. Kita nak kau dah kanan ni. Kita pun bisa signal kanan, nyala sebelah kiri. Tuk. Sudah. Nampak ke ada. Kita pun pauk kanan, kiri. Kiri. Masuk gang. Tapi Allah menundukkan kenderaan sebesar-besar kenderaan. Kapal terbang besar tak? Boeing 777 besar kapal terbang. Pilot dia besar ke tak? Pilot dia besar dah kapal terbang ke pilot? Pilot kita pilot. Tak tahu halus dekat Allah. Tapi dia boleh kawal kapal terbang. Sebesar-besar kapal laut tengah lautan, membelah lautan. Nahoda dia kecil. Kenapa tak? Sebab Allah yang menundukkan. Sebesar-besar binatang, Allah yang menundukkan. Orang boleh buat serkah, rimau, gajah pandai main bola. Okay. Sebab diajar. Beruk pandai naik motor, naik bersikar beruk. Tak tengok Pakistan banyak dia panggil gelandangan. Popok ni dia ada beruk seekor, dia pakai baju, dia cukur rambut, kadang-kadang buat trojing. Beruk monyet kecil ni, dia sapa setepak orang ramai ke. Dia buat lah show. Tak lama, 3 minit 4 minit lah. Macam-macam beruk paping. Ya beruk paping ke mana. Dia wis napai cik so beruk jadi combat. Kum negak beruk. Sukalah kita kelih. Dia latih beruk tu gitu. Dia latih. Lepas pentunjuk kita kan beruk tu ambil topi keting ke minta derma. Kita wila 2%, 3%. Banyak di Pakistan tu gitu. Binatang boleh tunduk pada manusia kerana Allah yang menundukkan. Sehebat segarang-garang harimau. Okay. Singa serkah bila ngatuai dia tegak ngeri nampak. Dia berdar tegak. Cung lopak mari. Pada harimau. Rimau. Kita bunyi rimau, bukan bunyi lah. Tengok tapak rimau tu kecing tu. Tengok tapak baru. Tapak gapo gini? Oh ni tapak rimau ustaz. Balik. Tak tengok rimau lagi. Tapi orang ada di Tibet tahu. Tibet China, okey. Tempat Shaolin. Tempat-tempat orang botok mana. Dia ada dia bagi pada setiap orang ni seekor rimau. Jadi tunggangi. Nak gimana mandat tak rimau? Tidur dengan rimau lah, gapo. Allah. Sihir belaka tu. Setan. Ni ada di muzium. Pertunjukan ular. Gadis bersama 70 ekor ular berbisa. Muzium. Ular tahu ular. Dia duduk dengan ular. Duduk tidur makan minum dengan ular. Tak ada hijau. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kita ni ibadah korban, kita dituntut untuk berkorban dengan seelok-elok binatang. Nak beli hak mahal, beli hak gemuk, beli hak sehat, tak beli hak nyakit. Ni kita nak korban cari hak paling murah. Tak betul, korban kena cari hak molek. Tetapi bukanlah jumlah daging itu yang Allah Ta'ala nilai. Bukanlah jumlah darah yang mengalir yang Allah Ta'ala nilai. Allah nilai apa dia? Allah nilai ketakwaan orang yang berkorban. La yanalallaha, daging dan darah korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah. La yanalallah, tak sampai pada Allah. Luhumuha, sama ada dagingnya, wala dima'uha, tidak juga darahnya. Walakin, tetapi yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah ialah ketakwaan kamu dalam ibadah korban. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu. Sekali lagi Tuhan sebut, memudahkan
Lembu kobra duduk sekali denganmu, memboleh pera dia, mu heret tobik dia tobik, mu heret masuk dia masuk, bui makan dia makan, bui minum dia minum. Mudah kita uruskan binatang korban ni, okay? Lembu, unta, tidaklah sukar kita menguruskannya. Litukabbirullah ala ma hadakum, supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya. Wa basyiril muhsinin, dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalnya. Wa basyiril muhsinin, berilah berita gembira kepada muhsin, orang-orang yang baik amalannya. Bermula ayat yang ke-38, Allah Subhanahu wa taala masuk tajuk lain. Sekat 37 ni habis cerita pasal haji dan ibadah korban. Start 38 ni bermasuk cerita apa? Cerita perang. Dan peperangan dalam Islam adalah untuk mempertahankan diri. Peperangan dalam Islam adalah untuk mempertahankan diri. InsyaAllah kita sambung pada esok hari. Ustaz terpaksa meninggalkan kelas kerana nak pergi baca. Wallahu a'lam bissawab.